Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami temani lagi menghiburkan di Nasi Lemak Kopi Nasi Lemak Kopi Nasi Lemak Kopi Berita langsung dari perkarangan Seri Pentas Bandar Utama Damansara dalam Nasi Lemak Kopi pada pagi ini bersama saya Ahmad Barzan Albin atau Bai Zaizan dan juga saya Syamira Nazir. Lama kita tak jumpa Syamira. Yalah abang, apa khabar? Apa alhamdulillah. Saya bukan dah lama tak jumpa. Tak pernah haus sekali dengan Mira. Ya, first time kita bersama first ni pertama kali, betul. Hosting mengacara bersama. Betul. Ba, saya nampak kurus sikit tak ba? Bolehlah sikit lah. Sehelai kertas punya kurus tu boleh dah. Nampak kan? Ini sebab efek bulan Ramadan, bulan puasa. Itulah fadilat antaranya. Ya betul. Jadi kita nak ucapkan kepada semua penonton Nasi Lemak Kopi selamat berpuasa kepada semua. Selamat menjalani ibadat ini. Semoga yang baik-baik saja untuk kita. Kan. Tu Syamira, saya nampak kecil tak sikit? Awak nampaklah adalah halus lah. Halus. Bolehlah sikit-sikit bolehlah. Jadi lepas-lepas. Siap puasa lama lagi kan. InsyaAllah saya akan kurus di pagi raya nanti. Amin, insya-Allah. Wah, bercakap tentang bulan Ramadan ni bah, ada pelbagailah aksi dan juga kisah tular yang menarik yang kita nak kongsikan kepada anda semua untuk episod kali ini. Dan antaranya yang pertama saya nak tanya dulu kat Bah. Okey. Bah ada bulu tak Bah? Bulu? Soalan awak ni bahaya ni. No. Pagi-pagi Ramadan ni. Bukan bulu itu. Bulu apa? Bukan bulu itu. Bulu apa? Bulu-bulu kehidupan. Oh, bulu kehidupan. Kucing. Oh, ada seekor. Ada seekor. Blacky nama dia kat rumah. Warna apa? Hitam putih. Hitam putih. Blacky Okey. Kita nak kongsi kepada semua penonton. Bukan apa. Sebab kita ada satu segmen yang dipanggil Simiao Oyenko. Kita akan tunjukkan dan juga paparkan video kelihatan si comel kucing anda ni. Kita nak tunjukkan dalam siaran Nasi Lemak Kopi macam mana caranya bang? Cara dia mudah saja. Boleh naik segala video ataupun gambar yang gelagat comel kucing-kucing anda di Facebook Nasi Lemak Kopi TV9. Dan juga jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram Nasi Lemak Kopi TV9 dan letakkan hashtag ataupun tanda pagar NLKO TV9. Dan juga kalau nak tanya apa sebarang masalah atau soalan, boleh di talian NLKO 18881677. Yes, itulah caranya kalau nak kongsikan video kucing anda. Dan juga bercakap tentang bulan puasa dah, bulan Ramadan. Mesti tak lari dengan bazar Ramadan. Betul. Ada kisah tular ke dengan bazar Ramadan? Ada kisah baru-baru ni. Ada kisah mengenai seorang bapa ni, dia tertinggal anak dalam kereta. Masya Allah. Tapi di Malaysia benda tu macam dah kerap kali berlaku. Tapi kali ini lain sikit kisahnya. Di mana anak dia boleh buka pintu tu sebab pintu tak kunci. Okey. Jadi anak dia hilang. Allah. Selepas beberapa jam, alhamdulillah jumpa anaknya. Alhamdulillah. Nasib baik, selamat mujur. Nasib baik, selamat. Dan itulah dia. Kami dari NKO memberi pesanan kepada ibu bapa di luar sana, hati-hati dan jangan sekali tinggalkan anak-anak di dalam kereta. Kalau ada budak tinggal, pastikan ada penjaga. Betul. Sekurang-kurangnya seorang. Yes, betul. Bercakap tentang bazar Ramadan ni, Ba. Okey. Semalam Ba berbuka makan apa? Okey, saya buka makan nasi lemak. Nasi lemak. Awak baik betul mentang-mentang awak dalam rancangan Nasi Lemak Kopi. Kita promote lah sikit nasi lemak. Sedap makan nasi lemak semalam? Alhamdulillah sedap. Alhamdulillah. Cakap pasal nasi lemak ni sebenarnya Syamira. Nasi lemak ni adalah tercalon antara makanan warisan dunia. Wow, warisan dunia? Betul. Calon pengiktirafan pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO. Wow, macam kan? Nasi lemak mendunia. Menyala-nyala. Yes, boleh tepukan sikit. Hebat lah, bukan biasa-biasa tau. Biasa-biasa kita nasi lemak kita nampak biasa-biasa kan, tapi betul. Macam mana nasi lemak kita orang Malaysia yang buat ni boleh macam tu. Ya, betul-betul. Okey, itu dia antara kisah tular dan menarik hari ini yang kita nak kongsikan kepada semua penonton. Dan selain daripada itu, dalam segmen aspirasi pada hari ini, kami nak bawakan kepada anda seorang tetamu di mana beliau merupakan seorang usahawan. Beliau telah membantu belia dan juga orang ramai dalam projek penggunaan kayu terpakai sehingga boleh menjana income dan juga pekerjaan. Lain macam. Tapi saya pada itu juga Syamira, beliau juga banyak membantu mereka kehilangan perabot ketika banjir. Masya Allah. Nak tahu tak? Nak tahu siapa beliau ni agak-agak Semua nak tahu siapa? Kalau nak tahu, jom sama-sama kita saksikan di kisah ini. Penubuhan kayu ni adalah pada musim PKP yang lalu. Pada ketika itu kita dapat lihatlah pelbagai masalah yang berlaku, contohnya adanya pengangguran kan, dan pada ketika itu ironinya kita lihat kos-kos ataupun harga-harga perabot memang agak mahal, dan bermulalah inisiatif kita untuk menggunakan kayu-kayu kerbau ni
untuk dijadikan perabot kediaman rumah yang asas lah. Antara yang kita panggil satu pencapaian yang besar juga adalah pada ketika berlakunya banjir pada 18 Disember 2021 yang lalu, kita berjaya membantu 150 warga emas di Puchong untuk memberikan set perabot lah, katil perabot pada ketika itu. Dan program ini, kita panggil inisiatif ini mengambil masa lebih kurang 7 bulan. Kita dapat bekerja untuk menyelesaikan misi kepada komuniti pada ketika itu. Alhamdulillah. Kita dah hampir memberi latihan kepada 100 orang kanak-kanak hingga hari ini, dan kebanyakan kanak-kanak ini mempunyai daya minat dan juga kecekapan yang lebih menyelah lah. Diri Kayu ni kita provide juga aktiviti-aktiviti untuk kanak-kanak yang selamat. So kalau kita tengok, mereka tak bosan lah, sebab kita tahu kadang-kadang kanak zaman sekarang dia hanya tertumpu pada gadget, betul tak? Saya nampak kita ada satu visi yang jelas supaya kita dapat membantu para belia, tidak kira lapisan umur, tapi kita khususkan pada para belia. Bukan sekadar dapat skill saja, malah mereka juga boleh buat duit sampingan melalui aktiviti yang kami provide. Banyak statistik yang mengatakan belia menganggur. Mungkin kita di sini dapat sedikit sebanyak membantu mereka untuk menyediakan peluang ataupun skill yang boleh match dengan keperluan industri di luar. Kayu ni dia ada buat satu program dekat di Pasar Purit Ansana. So daripada situ saya join untuk masuk kelas dia lah. Lepas tu daripada situ minat, bila dah join tu rasa minat untuk program-program Kayu ni. Bagi saya Faizal ni seorang yang berpandangan jauh. Dia ada misi dan visi yang jelas untuk membantu golongan-golongan, terutamanya golongan belia, untuk menjadi seorang belia yang berinovasi, berkemahiran dalam perkayuan ni. Baik, itu dia bisisan yang kami bawakan kepada anda, iaitu tetamu yang cukup istimewa, tak lain tak bukan Encik Muhammad Faizal Ayub yang merupakan seorang usahawan pertukangan kayu. Assalamualaikum Encik Faizal. Waalaikumsalam. Sihat ini Alhamdulillah sihat. Tadi sahur makan apa? Sahur tadi kita makan simple-simple je, nasi dengan ayam goreng ya. Wah, itu tak simple tu. Betul, tak simple tu, tak simple. Itu cukup mega nasi dengan ayam goreng. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kalau kita boleh lihat di depan ni pelbagai kayu-kayuan yang ada di sini, kerana pelbagai alat-alatan juga. Betul. Kerana itulah Encik Muhammad Faizal ingin kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana daripada kayu-kayu ini boleh menjana pendapatan. Betul, kayu-kayu terpakai. Betul? Tadi kita dah tengok dah bikisan itu kan, di mana berkongsikan tentang membantu belia-belia di luar sana dengan menggunakan kayu terpakai ni. Tapi saya nak tanya satu soalan lah. Macam mana idea menggunakan kayu terpakai ni boleh tercetus? Why kayu terpakai? Okey. Betul, terima kasih pengacara, dan terima kasih kepada Nasi Lemak Kopi U kerana menjemput kami, tim Rikayu pada hari ini untuk bersiaran langsung di TV9. Sebenarnya perniagaan ini ataupun perusahaan ini tercetus apabila saya melihat sewaktu pandemik, kita lihat banyak golongan ataupun komuniti kita ni tiada pekerjaan, dan kita dapat lihat juga sebab saya tinggal di kawasan Puchong, dan di situ ada terdapat kita panggil banyak sisa-sisa kayu pelet buangan. Dan pada waktu itulah kita tercetusnya nak cuba buat. Pertama kita buat rak kasut sahaja. Wah, okey. Betul. Kita nak tanya pasal rak kasut tu, tapi sambil-sambil tu bang, kita nampak dah Puan Azura macam tengah sedia dah tu nampak. Sedia. Jadi bolehlah bang? Saya balik kat sana. Sila. Okey, silakan. Itulah kita nak tengok aksi skill dia macam mana kan. Okey, baik. Encik Faizal, silakan tadi dengan menggunakan rak kasut. Betul. So kita mulakan dengan rak kasut, dan apabila kita ambil kayu buangan tu, sudah pasti kita perlukan mesin, dan pada waktu itu kita mengeluarkan sedikitlah wang daripada KWSP sebab kita nak cuba sama ada projek-projek macam ni boleh mendatangkan pendapatan. Apabila kita dah buat, kita uploadkan atau kita letakkan di status WhatsApp. Waktu tu memang kita dapat order lah. Kita dapat beberapa orang kata nak order, dan kita buat dan selepas itu akhirnya kita dapat satu kita panggil mini projek lah untuk menyediakan 10 set meja makan di pusat penjajah. Masya Allah, hebat. Betul.
So kat situ kita dapat lihat bahawasanya komuniti ataupun masyarakat dia memang berminat sebenarnya, tapi tiada kita panggil penyedia ataupun syarikat atau perniagaan yang menjalankan perniagaan sebegini. Ya, betul. Sebab selalunya kalau menggunakan peralatan kayu ni yang dah kayu yang cantik lah, kayu yang cantik, betul. Ini kayu yang terpakai. Jadi kan macam mana Encik Faizal dapatkan bahan-bahan mentah kayu-kayu ni semua? Okey. So untuk bahan-bahan mentah ni alhamdulillah ada beberapa syarikat lah yang sebenarnya dia menggunakan logistik. Dia menggunakan kayu pelet ni sebagai logistik mereka, dan mereka tidak gunakanlah selepas itu. Kemudian kita ambil lah, bila dia dah tak guna kita ambil dan kita proses lah. So ada beberapa proses yang kita buat. Pertama kita kena buang paku dia kan, dan kita ketam, and then kita dah potong dan inilah hasilnya. Dan bila finishing tu, contoh macam ni kita finishing dia dengan stain lah. So dia nampak sangat cantik lah. Dia boleh gunakan untuk meletakkan apa macam makanan ke ataupun sushi dish yang kecil-kecil kan. Betul. So menjadi trend lah sekarang. Kita nak tanya tu kawan saya dekat sebelah tu buat amboi kemain. Dia pagi-pagi zreng. Abang buat apa tu bang? Saya bertukang ni tengah belajar daripada Puan Azura. Itu proses apa tu kalau yang macam tu? Okey. So sebenarnya dia nak ni lah, maksudnya kita nak skru kan kayu itulah kan. So sebab proses dia pertama kena tebukkan lubang dulu, dan kemudian dia baru boleh bagi memudahkan proses dia, dan akan mencengkam lah. Dia bila buat situ dia akan mencengkam kedua-dua kayu tu. So nanti kejap lagi Pak Azura akan demo untuk buat tray ni. So dia akan buat proses menggunakan skru lah. Ya, betul. Betul. Ini antara kemahiran yang kita akan ajar bila kita buat program bersama dengan belia kita lah. Sebab power tools ni pun bukannya satu peralatan yang murah. Betul. So benda ni pun adalah menggunakan kemahiran, kita panggil kemahiran TVET kan. So kita kebanyakannya kita mengajar belia menggunakan kemahiran menggunakan tools. Baik. Dan kalau kita saksikan bagaimana kalau daripada perkongsian Encik Faizal sendiri, bermulanya idea ini sewaktu pandemik terlebih dahulu kan. Betul. Waktu yang lalu. Dan daripada idea itu waktu banjir baru-baru ini pada 2021 Encik Faizal telah menyumbangkan 150 buah katil kemudian kayu terpakai. Betul. Macam mana ada datangnya idea untuk memberi bantuan sebegitu? Soalnya orang makanan kan. Betul. So bila kita tengok bila kita buat misi, because saya pun adalah salah seorang misi atau sukarelawan aktivis NGO di kawasan Puchong dan Sri Sedang pada waktu itu, dan saya tengok kebanyakan mangsa ni dia memang kemusnahan dia adalah macam perabot dia kan. Dan bila saya tengok kebanyakannya adalah warga emas, OKU ataupun ibu tunggal, so kita terpanggil untuk bekerjasama juga dengan syarikat korporat dan sebagainya untuk merealisasikan impian dengan memberikan atau menyediakan 150 set katil menggunakan kayu terpakai. Sebab apa? Lagi satu, kayu terpakai ni kalau berlakulah pun banjir sekali lagi, so benda ni tak akan hancur, kayu ni tak akan hancur. So benda ni akan selamat dan benda ni memelihara alam sekitar kita lah. Betul. Okey, Bah. Macam saya pegang ni. Saya tengok awak betul asyik membuat kayu-kayu tu. Okey, mungkin awak pun ada soalan yang ingin utarakan kepada Encik Faizal? Jadi sebenarnya bukan sekadar lelaki je boleh buat benda ni kan. Macam Puan Azura pun. Empowerment dia memang meluas benda ni. So bukan setakat wanita, kita ada kanak-kanak. Kanak-kanak pun. Ya. Kanak-kanak sekarang ni dia memang kalau dekat kawasan sana, kalau kita buat program bersama kanak-kanak, kids working menjadi favorite. So memang penuh selalunya kursus-kursus tu. So kita juga perlu mengajar kanak-kanak melalui kemahiran ni. Kadang-kadang kanak-kanak pun tak tahu tuku besi tu apa. Waktu kita kecil-kecil tu mungkinlah kita tahu kan. Kanak-kanak zaman sekarang hanya tahu handphone je. Ya, betul. So kita memberikan satu pendidikan kepada kanak-kanak mengenai basic tu. Mungkin di rumah mereka sekarang ni tak berkeperluan nak ada tuku besi tu tak kan. Tapi waktu kita dulu memang kena ada lah kan. So actually benda ni adalah satu pendidikan asas kepada kanak-kanak. Kita faham ibu bapa pun busy kan. So bila weekend ataupun waktu cuti sekolah, kita memang ada demand untuk ajar kanak-kanak ni buat small project. So yang ni macam ada workshop lah, bengkel. Betul ada workshop. So selain daripada itu juga actually pendidikan macam ni untuk kanak-kanak, dia lebih menyebabkan kanak-kanak tu lebih berfikiran kreatif sebenarnya. Betul tak kan? Kadang-kadang bila kita belajar buku ataupun terlalu dengan handphone, kanak-kanak jadi malas dan
sukar untuk kita panggil berfikir. Yelah, dia dalam dunia dia sahaja kan, dalam dunia gadget sahaja. Jadi bila macam ni melatih soft skill mereka juga kan. Betul. Tetapi apa sebenarnya intention ataupun tujuan Encik Faizal mengadakan projek ini? Sememangnya projek ini dia memang sesuai kepada pelbagai komuniti. So saya dah melatih contohnya kanak-kanak, golongan belia, empowerment wanita dan juga golongan-golongan kita panggil senior. Sebab senior ni pun kadang-kadang dia fokus kepada kebun, dia pun boring. Dan bila kita ada buat program untuk macam kali ni, diorang memang interested. So kita ni boleh kita panggil at least menggembirakan ataupun menjadikan DIY ni sebagai satu hobi kepada komuniti masyarakat di Malaysia, dan saya pun sedang menggerakkan komuniti pertukangan kayu ni. Betul, macam kita ada komuniti tukang jahit, so kita nak menggerakkan komuniti tukang kayu. Sebagai contohnya kita ada bencana, so komuniti-komuniti inilah yang akan ke depan untuk membantu saya untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Betul tak kan? Sebab kita tak larat nak buat dengan kerja dua tangan kita. So kita perlukan community empowerment lah dalam kerja-kerja macam ni. Ya, dan bagaimana Cik Faizal melihat projek Rikayu ini di masa akan datang, harapannya? Okey, bagi saya projek ini juga telah mendapat perhatian dan kerjasama daripada rakan muda di bawah Kementerian Belia dan Sukan, dan kita bergerak aktif bersama rakan muda untuk memperkasakan belia at least dengan memberikan latihan kemahiran kepada mereka DIY. Setidak-tidaknya contohnya lah, mereka ada jumpa kayu pallet ni dan mereka memerlukan untuk buat meja contohnya kan. So mereka boleh gunakan skill ni untuk membuat meja sendiri tanpa menggunakan wang yang banyak. Betul tak? Kalau kita pergi kedai perabot sekarang, untuk mendapatkan perabot kat satu bilik kita boleh mencecah ribuan ringgit. Ya, betul. Betul tak? So bermula daripada situ jugalah saya dengan rakan-rakan kita team up dan kita buat benda ni supaya kita dapat menjimatkan wang kita. Betul. Ya, Cik Faizal. Dan ini saya baru tengok rakan saya nampak mahir dan ni apatah lagi adik-adik yang memang dilatih di dalam workshop itu. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Faizal atas perkongsian pada hari ini. Satu usaha yang cukup baik terutama sekali dalam komuniti remaja dan juga belia di luar sana. Terima kasih banyak-banyak atas projek ini. Semoga terus berjaya dan sukses lagi di masa akan datang. Amin, insya-Allah. Terima kasih pada Nasi Lemak Kopi O juga. Terima kasih. Saya akan selesaikan dulu dulang ni. Silakan. Sambil-sambil tu kita nak berhenti berehat seketika kerana selepas ini kita nak betul-betulkan tudung sikitlah. Saya rasa tudung saya ni dah macam lain dah ni kan. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O.
Baik, kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O. Wah, awak. Lain macam tadi kat walk Saya pusing-pusing. Saya terus ke sini. Saya terus ke sini. Pose. Kan? Macam tu. Baiklah. Macam mana semua penonton? Tadi kita dah saksikan segmen yang pertama tentang perkayuan. Kita kat luar tadi pun panas, berkayu. Hari ini kita nak ayu-ayu sikit. Di mana hari ini kita nak tunjukkan kepada anda dalam segmen peragaan koleksi sulaman. Betul. Saya suka sulaman ni. Dulu sebab saya dah ada seorang makcik dulu. Dia suka menjahit. Jadi saya suka mengadap kalau malam raya tu menjahit baju. Sulam lah. Sulam tangan. Baiklah, dan kerana itulah hari ini kami nak bawakan kepada anda semua Puan Alia Atira yang merupakan pengurus sebahagian pemasaran Hana Rauda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi. Nampak ceria hari ni. Baju warna ni warna pilihan tahun ni kan? Pilihan hot selling lah. Warna Brie Orange ni kita keluarkan sempena raya tahun ni 2024. Wah, baik. Cakap tentang baju yang hot selling pada raya tahun ni insya-Allah. Jadi bagaimana Hana Rauda bermula? Okey, sebenarnya Hana Rauda ni dia bermula pada tahun 2016. Waktu tu kita cuma ambil tempahan sahaja daripada pelanggan dengan kain sendiri. Tapi bila dah lama-lama kita dapat inspirasi sendiri untuk mengeluarkan baju ready to wear. Situlah bermulanya Hana Rauda. Jadi apa sebenarnya keistimewaan Hana Rauda ni? Okey, Hana Rauda sebab banyak sangat baju-baju yang kat luar sana kan. Apa yang Hana Rauda ni special sikit sebab dia adalah baju yang boleh kita custom made. Maksud saya kan, macam sulaman ni memang kita buat sulaman sendiri, boleh tengok dekat mesin tu kan. Sulaman sendiri, tapi contoh kalau customer nak tukar warna sulam, kita boleh buat. Nak tukar, nak tambah bunga kat sini, satu lagi bunga ke, sini bunga ke, kita boleh buat juga. Boleh Syamira awak boleh. bunga. Insya-Allah. Dan yang paling best kan, boleh custom size. Wah, saiz dari berapa sampai berapa tu boleh? Saiz kita ada saiz daripada XS sampai 3XL. Tapi kalau customer dia nak nak besarkan dada sikit ke, besarkan bahagian bahu sikit ke, boleh, tak ada masalah. Dan custom made hanya ambil masa 5 ke 7 hari bekerja saja. Laju. 5 ke 7 hari. Kalau daripada ada charge tambahan ke harganya? Charges sangatlah berpatutan, hanya RM10 sahaja. RM10 boleh sangat Syamira. Tak ada masalah. Tapi kalau baju keluaran Hana Rauda, kalau kita tengok yang diketengahkan pada hari ini, baju kebaya sahaja ataupun ada kurung juga? Kita ada banyak baju punya koleksi, baju kurung kedah, baju kebarung, baju kebaya, tapi kita punya best selling kita adalah baju kebaya. Yang macam Puan pakai sekarang ni? Yang saya pakai adalah baju koleksi tahun ini, Blooming Raya 2024. Baju kebaya fleur kita panggil. Yang terbaru lah. Ini yang terbaru. Jadi Hana Rauda ni orang kata boleh pakai kepada golongan mana? Kadang-kadang nampak adik-adik tu. Ya, kita nak ke sana ke? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Kita nak ke sini dulu. Model kita yang pertama dengan baju ini collection Raya 2024 Blooming Raya, baju kurung kedah Bianca. Baju ni didatangkan juga dengan anak. So mami kat luar sana dia boleh matching dengan anak baju ni, dan ada beberapa color juga. Material dia adalah material shantung. Shantung ya? Shantung. Shantung. Dia nampak macam kilat-kilat sikit. Macam nampak kilat-kilat sikit kan. So macam waktu raya tu berseri lah material ni. Kalau yang di sebelah pula? Yang ini adalah baju kebaya widuri, songket. Ini memang sangat terkenal di kalangan golongan yang macam dah nak berkahwin, yang nak bertunang ke, memang inilah best selling kita. Sebab dia menggunakan material Duchess. Dan juga dia boleh matchingkan dengan pihak lelaki. Kalau nak pakai samping, kita akan matchingkan dengan songket dia. Yelah, material Duchess ni memang selalunya memang sesuai dia guna pakai sewaktu wedding, majlis perkahwinan kan. Adakah baju ni sama dengan model di sebelah yang berwarna maroon tu? Adakah sama desainnya atau berbeza? Tak sama. Berbeza. Dia berbeza. Dia punya material pun berbeza. Material ni lagi lembut, flowy, material Paloma. So ini lagi sesuai untuk seharian. Kalau raya seharian nak pakai pun dia masih lagi kita panggil selesa. Dan juga dia datangkan juga dengan anak juga. Cantik. Itu Shantung, Duchess, Paloma. Ya, betul. Seterusnya hujung sana pula macam mana? Seterusnya kita ada untuk mak-mak kat luar sana.
Alia tak nampak lagi orang pakai baju kebarung. So tahun ni kita keluarkan koleksi kebarung di mana baju ni adalah cutting baju kurung tetapi dia ada design kebaya. So nama dia kebarung. Ia akan nampak efek tinggi, kurus dan material kita pakai adalah premium cotton Jerman. Itulah yang wanita-wanita nak ni, nampak kurus dan juga nampak tinggi. Tapi kalau mereka yang ingin mendapatkan koleksi daripada Hana Rauda ini, di manakah terletaknya butik Hana Rauda? Okey, Hana Rauda kita ada 3 butik sekarang. Satu dekat HQ di Kuang Rawang. Di situ semua operasi dekat situlah, tapi customer nak datang untuk membeli pun boleh. Seterusnya kita ada di Sungai Buloh dan juga di Bangi Central. Itu dia. Jadi apa aktiviti menarik akan datang di Hana Rauda nanti? Okey, untuk raya ni kita ada buat beberapa aktiviti event pada 17 hari bulan 3 hari Ahad ni. Bolehlah ramai-ramai datang di butik Bangi Central. Di mana kita ada penampilan khas daripada Adira Suhaimi daripada pukul 12 sampai pukul 2 petang. Dan seterusnya pada 30 hari bulan 3 pula kita bawakan Sweet Christina dan juga suaminya Adam Lee. So ramai-ramai boleh datang di butik Bangi Central untuk memeriahkan lagi majlis kita lah. Wow, okey, jangan lepaskan peluang ini untuk bertemu dengan artis favourite anda. Dan juga Puan Alia, kalau kita tengok kan baju ni, kalau saya kira bukan saja sesuai untuk hari raya, sesuai juga untuk majlis perkahwinan, pernikahan, pertunangan dan sebagainya. Kalau mereka yang ingin dapatkan, contohlah yang jauh tak dapat nak ke butik, walk in ke kan, bagaimana cara untuk mereka dapatkan? Ada Instagram ke? Hana Rauda kita ada Instagram, kita ada banyak platform lah, Instagram, TikTok, Shopee, website di www.hanarauda.com. So bolehlah mereka pergi ke platform-platform ini untuk membeli pembelian daripada Hana Rauda. Baik, jangan lepaskan peluang anda kerana inilah masanya untuk mendapatkan koleksi Hana Rauda. Saya tengok pun, ya Allah cantiknya. Okey, memandangkan kita dalam bulan puasa ini, ucapan kepada semua peminat dalam koleksi Hana Rauda. Okey, sebelum tu saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak Nasi Lemak KPO memberi ruang kepada Hana Rauda dan juga untuk peminat Hana Rauda, terima kasih kerana menyokong Hana Rauda sehingga ke hari ini. Selamat berpuasa untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Kita tengok baju dah, Syamira. Saya tahu dah siapa akan serbu nanti butik. Syamira orang pertama. Saya jangankan butik, tadi pun saya dah merasa-rasa dah baju ni. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Ya, betul. Kita dah tahu pasal baju. Selepas ini kita nak tengok pula tentang tudung. Tudung apa pula koleksi tudung yang kita nak bawakan dalam NLKO ni kan. Kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Bye bye. Nasi lemak KPO. Nasi lemak KPO. Kembali lagi dalam Nasi Lemak KPO bersama saya Baraz Zaizan dan juga Syamira Nazir. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Nasi Lemak KPO TV9, Instagram juga di Nasi Lemak KPO TV9 dan juga talian NLKO 1888 1677 dan letakkan tanda pagar atau hashtag NLKO TV9. Wow, dahsyat. Sekali hafal je terus. Sekali hafal dulu. Sekali hembus. Sekali hembus. Tapi sambil-sambil tu boleh awak tolong pegangkan handphone saya kejap. Pula ni? Tolong kejap. Saya ni bukan apa. Saya rasa tak berconfident lah. Tak ada keyakinan nak bersiaran, nak tengok kamera tu. Bukan apa. Saya tengok tudung saya ni tak apa-apa jadi sebenarnya. Sini sikit. Okey. Dari tadi ni macam angle ni tak kena, angle ni tak kena. Orang macam ni kalau perempuan memang kalau tudung jadi tak ada mood terus. Tak ada. Sebab ni tak center ni susah lah. Bukan apa. Saya selalu pakai tudung bawal. Tiba-tiba hari ni saya kena pakai selendang ni. Aduh, tak kena lah bang. Macam mana ni? Macam mana caranya? Macam ni sebenarnya. Saya ambil ambil. Sebenarnya saya bawakan kepada awak model di studio NLKO hari ni nak tunjukkan cara mudah untuk pakai tudung bawal yang cantik, yang senang bentuk, senang gaya dalam masa kurang 60 saat. Oh, cepat awak bersiap lepas ni. Cepat. Selalunya awak bersiap setengah jam, 60 saat lepas ni. Ya, nak tengok. Nak tengok, jom. Okey, jom kita saksikan.
cantiknya. Sekejapan. Kan? Sekejap mata. Betul. Penonton di studio macam mana, cantik ke tidak? Tepuk sikit kalau cantik, tepuk sikit. Nampak betul tak saya kata sekejap je kan? Sekejap je. Itulah. Hembus nafas pun tak sempat. Kita nak tanya rahsia dekat pengasas ni macam mana boleh pakai tudung bawal ni cantik, sekejap helok terletak kan? Kita bersama dengan pengasas Aina Azhari Scarf iaitu Nur Aina Insyirah Muhammad Azhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Tengok macam mana Ayu kan? Ayu sopan je pengasas kita pagi ni. Betul. Dan kita dah tahu dah tentang Aina Azhari Scarf ni mengetengahkan tudung bawal. Tetapi boleh tak kalau Puan Aina terangkan kepada semua penonton tentang Aina Azhari Scarf ini? Okey, nama saya Nur Aina Insyirah binti Muhammad Azhari. Actually, Aina grad dalam bidang komunikasi dan media di UiTM Berendu. Jadi actually kita minat berniaga ni daripada zaman belajar lagi. Cuma sebelum ni kalau kita jual tudung, kita cuma ambil daripada supplier dan pusat pemborong saja. Jadi selepas grad dan sebelum adanya Aina Azhari ni, Aina merupakan ejen insurans selama 6 tahun. Jadi masa tu kita terdetik sebenarnya nak keluarkan ataupun nak buat bisnes tudung ni. Jadi bila kita dah jumpa kilang yang sesuai, kita dah ada material yang sesuai untuk semua jenis bentuk muka dan mudah bentuk tu. Jadi serta kita ada designer yang boleh ikut apa yang kita nak. Jadi tu yang kita terdetik sebenarnya nak keluarkan tudung sendiri tu. Material tu penting. Dah sudah terbentuk. Tengok tu kalau kita boleh saksikan di kaca TV sekarang ini, itu mungkin waktu belajar dulu ke ataupun sekarang ni? Baru-baru ni lah. Baru-baru ni? Betul. Berniaga tudung lah betul. untuk Aina Azhari Scarf. Dan kalau kita lihat tudung ni dah macam-macam. Ada orang kata lambakan tudung itu di pasaran sudah biasa perkara itu kan. Jadi bagaimana kelebihan yang diketengahkan oleh Aina Azhari Scarf? Okey, untuk kelebihan kita actually kalau kita tengok sekarang ni perniagaan tudung bawal ni semakin meningkat naik. Terutamanya pengeluaran bawal printed ni lah. Jadi pada Aina untuk perniagaan tudung ni dia perniagaan yang tak ada tarikh luput. Selagi mana kita mampu kekalkan kita punya design, kita punya material, orang akan tetap membeli dan memakainya. Ataupun arti kata lain perniagaan yang evergreen, tak luput di zaman. Betul. Dirgahayu. Terus. Takkan luput di zaman kan. Jadi boleh kongsikan sikit tak kau untuk design-design yang ada kat depan ni macam mana? Okey, untuk design-design yang ada dekat depan ni antara kita punya design bahia square kita dan juga rohi square kita lah. Antara design-design kita keluar ni biasanya mempunyai maksud tersendiri. Okey, kalau nak tengokkan untuk bahia square kita ni diinspirasikan daripada Istana Bahia di Morocco. Okay, dan untuk rohi square kita ni dia melambangkan kekuatan jiwa wanita supaya kita nak setiap pemakainya tu sentiasa yakin dengan diri sendiri dalam pemakaian atau penggayaan bawal printed itu sendirilah. Ya. Kalau saya tengok ada tudung yang ujung dia ni bas, ada yang laser cut. Abang tahu tak laser cut? Laser cut, ada yang laser cut tapi ada yang baby seam. Wah, hebat. Saya study. Boleh cerita sikit perbezaan antara koleksi yang baby seam dan juga laser cut? Okey, untuk pengeluaran kita yang bahia ni kita memang keluarkan baby seam lah kalau dapat lihat. Okay, dan untuk yang baru ni kita yang ini laser cut, yang ini baby seam. Untuk yang baru ni kita keluarkan baby seam sebab ada separuh pengguna dia kurang berminat dengan laser cut. Jadi bila ada review yang minta kita keluarkan baby seam, jadi kita cuba ikut permintaan pengguna. Okey. Jadi saya tanya sikitlah soalan cupu mas sikit. Sebenarnya tudung yang ada laser cut ni tadi sesuai digayakan dengan baju apa? Okey, untuk laser cut ni biasanya kalau untuk formal atau casual sangat sesuai lah. Tapi kalau untuk baby seam kita ni semua event biasanya sesuai. Cakap pasal baby seam yang sesuai semua event. Ini dia modelnya cantik manis ni. Ini baby seam, betul? Betul. Kan kalau kamera boleh tunjukkan sikit bagaimana model ini mengenakan tudung ini. Ini koleksi mana? Okey, yang ini koleksi rohi square kita lah. Okey, cumanya yang kita nak bagi tahu untuk kita punya rohi square dan kita punya bahia collection di Aina Azhari ni kita keluarkan semua bidang 48. Jadi dia lebih besar daripada biasalah. Dan selain tu untuk bidang 48 ni dia sangat sesuai dalam penggayaan, sama ada pakai sebagai bawal macam ni ataupun sebagai shawl. Sebab apa? Dulu kita tahu bawal ni orang boleh pakai sebagai bawal saja. Tapi untuk zaman sekarang, trend-trend sekarang ni semua dah start pakai bawal sebagai shawl. Betul. Jadi kita juga sediakan tutorial-tutorial menarik dekat kita punya platform TikTok. Boleh follow kita punya TikTok Aina Azhari Official untuk semua cara-cara penggayaan bawal lah yang terkini punya. Jadi Syamira tadi pada awal tadi awak kata awak tak suka
pakai bawal kan. So dengan tudung ni boleh pakai. Saya cara boleh bawal pakai. ke, cara shawl ke, cantik dia letak. Bawah shawl terus. Yes, betul. Tadi pun ada kongsikan tentang promosi menarik kan. Dan untuk persiapan raya ni lah pastinya ada tawaran yang berpatutan, ikut-ikut lah buy one free two ke. Kan, Tak tahu. penonton yang masuk KPO ketika ini ke kan. Boleh kongsikan? Okey, untuk kita punya promotion sempena Hari Raya tahun ni, okey, kita buat buy 3 free 1. Okey, jadi pembelian 3 helai akan mendapat percuma 1 koleksi bawal printed kita dengan harga RM117 dan untuk pembelian 5 helai ke atas akan mendapat 2 helai koleksi bawal printed kita secara percuma dengan harga RM195. Boleh dapat betul. Jadi boleh dapatkan semua kita punya koleksi bawal printed ni dekat platform Instagram kita dan juga kita punya platform TikTok iaitu Aina Azhari Official. Ya, Jadi betul. mungkin yang sedikit lah kan Aina, apa harapan Aina untuk 5 tahun akan datang ni kepada jenama Aina Azhari? Untuk harapan Aina 5 tahun akan datang supaya semua koleksi-koleksi bawal printed kita sama ada daripada segi corak ataupun rekaan akan menjadi inspirasi untuk semua peminat-peminat bawal printed, terutamanya sama ada di dalam negara ataupun di luar negara lah. Jadi kita daripada Aina Azhari Official juga akan sentiasa mengikut cita rasa pemakai bawal printed atau peminat bawal printed lah, mengikut corak-corak yang mereka suka dan trend-trend terkini supaya selesa dan sesuai digayakan untuk semua peringkat umur. Ya, begitulah. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Nur Aina Insyirah Muhammad Azhari, pengasas Azhari Scarf, berkongsikan tentang scarf yang cukup menarik pada hari ini dan pastinya untuk peminat-peminat Azhari Scarf ini menantikan ucapan Hari Raya daripada pengasasnya sendiri. Sedikit. Okey, untuk nasi lemak kopi O, terima kasih untuk menjemput Aina Azhari Official ke nasi lemak kopi O. Okey, untuk ucapan raya kita, Aina mengucapkan selamat Hari Raya dan terima kasih untuk semua penyokong-penyokong ataupun peminat-peminat bawal printed kita untuk koleksi-koleksi kita iaitu Bahia Collection kita dan juga Rohi Square kita yang terkini lah. Baik. Itu dia. Terima kasih Puan Aina atas perkongsian pada pagi ini dan Syamira. Kita nak kongsi apa lepas ni? Kita nak kongsi apa lepas ni? Kita nantikan. Dan lagi sekali jangan lupa untuk dapatkan Aina Azhari Scarf untuk cantik elok terletak. Kan? Macam pengasasnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Puan Aina sekali. Kita nak beristirahat seketika. Kita akan kembali selepas ini hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Kembali dalam Nasi Lemak Kopi O. NKO tu sasul pula saya. Pagi ni kan gitulah. Syamira macam ni tadi kata macam tak sihat sikit ni. Kenapa? Itulah nak cakap ni, tak tahulah kenapa perut ni rasa macam tak berapa best je dari pagi tadi tau, dari sahur tadi. Memula je saya rasa saya salah makan sahur. Ya? Ataupun tuan-tuan usus saya masalah kot. Jangan macam tu. Ya Allah. Puasa ni. Macam mana Jangan. Alamak. Saya rasa kita kena tanya pakar tentang usus ni. Macam mana nak tahu ni tentang usus ni. So, hari ni kita jemput khas di Nasi Lemak Kopi O. Kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Nutra Senang Berhad, Datin Sumitra Ramachandra. Ya, betul. Apa khabar? Dan sebelum itu, kita akan tengok dulu apa sebenarnya info-info atau apa sebenarnya punca-punca jadinya gastrik ni. Kita tengok dipaparkan di skrin sekarang. Antara penyebab gastrik adalah berdasarkan sumber portal My Health. Antara penyebab-penyebab dia apa, Syamira? Cuba bacakan satu-satu. Antaranya jangkitan kuman. Mungkinlah jangkitan kuman kot Lepas tu penyalahgunaan minuman alkohol. Ni tak, saya tak minum alkohol tak ada. Merokok Pun tidak. Okey. Seterusnya. Lagi, ada penyebab lain ke selain daripada 3 ini? Ada bah. Obesiti. Kenapa bar pula? Obesiti ni bar. Okey bah. Okey. Seterusnya jadual makan tidak teratur. Mungkin juga awak busy sangat ni. Ya, dan juga yang terakhir sekali stres. Jadi mungkin inilah antara penyebab gastrik yang buatkan saya rasa sakit perut, bukan masalah usus ke apa. Betul. Tadilah antara mungkin salah satu penyebabnya. Betul. Salah satu mungkin saya sebab busy tu. Oleh itu kita lagi sekali kita bersama dengan Datin Sumitra. Apa khabar Datin? Kabar baik. Bagaimana dengan kamu? Good. Ya good. Good. Syamira sakit perut sikit ini. Tapi nampak Datin tadi terus hello dah pokok dah. Okey, hari ni Datin Sumitra ingin nak berkongsikan kepada anda semua penjagaan usus di bulan puasa. Betul Datin? Betul. Jadi silakan Datin. Okey, tadi bercakap mengenai sakit perut and then tunjuk penyebab tentang gastrik and Betul. everything. Gastrik ni actually kalau kita tengok dia adalah
puncanya adalah pelbagai, bukan sahaja satu. And perut kita ni dia automatically akan menghasilkan enzim ataupun jus untuk gastrik. So apabila dia menghasilkan jus untuk gastrik tu, dia akan cari makanan. And kita pula tengah berpuasa sekarang. Betul. So tak ada makanan dan kita akan rasa pedih, kita akan rasa sakit, kita boleh nampak dah. Selalunya keadaan ini akan berlaku macam dah puasa seharian kan. Betul. Pukul 3 dia dah start ada rasa pedih macam tu. Mula menggelodak perut tu. Yes. Jadi saya tanya satu, kata orang selalu cakap kalau ada pantang larang sebenarnya kalau gastrik ni tak boleh makan setir-setir makanan. Pedas. Asam pedas sebagainya. Betul ke macam mana? Okey, dia sebenarnya pantang larang ni, dia bukan pantang larang tau, tetapi bergantung kepada makanan yang kita ambil. And kalau kita tengok makanan itu menyumbang kepada keradangan dalam perut kita, kepada sel kita, ini akan automatically menyebabkan you pantang makanan ni, pantang makanan tu. And selalunya advice yang kita terima adalah jangan ambil makanan yang pedas, masam, yang berasam kan. Betul. Actually triggering food ni bergantung kepada individu. Dia tak akan sama macam you dengan ni, dia tak akan sama individu. Dia confirm akan berbeza. Betul-betul. Dan juga kita tahulah kalau bulan puasa ni sesetengah orang akan mengalami sakit gastrik. Betul. Ada setengah orang menggunakan alasan gastrik untuk tak ada puasa. Macam-macam. Itu Syamira punya alasan lah. Tidak je, bukan saya. Baik Datin, kalau macam mereka yang mungkin mengalami masalah gastrik ini ketika bulan puasa, jadi apakah langkah terbaik untuk memastikan gastrik ini dapat dielakkan? Okey Syamira, kita dah faham tentang faktor untuk gastrik tadi kan. So maksudnya kita ada lagi faktor yang selain makanan. Kita kena tengok apabila kita ambil makanan, dia akan menyebabkan contamination. So contamination ni selalunya you rasa macam you minum makan benda yang biasa sahaja. Tetapi even you ambil ais ketul pun, kalau ais ketul tu ada pencemaran, boleh menyebabkan penambahan bakteria jahat ataupun dikenali sebagai H. pylori dalam perut kita. Apa tadi, Doktor? H. pylori bacteria. H. pylori bacteria. Tak pandai sebut. Bukan. Tak pandai sebut pun tak apa. Pergi jumpa doktor, cakap nak check aja kalau dah lama ada gastrik kan. Cakap aja nak check lah Helicobacter pylori lah nama dia sebenarnya. You cakap aja helikopter pun doktor faham. Helikopter. Okey. Doktor akan faham. So you pergi check aja perkara tersebut. And kedua, untuk mengurangkan keradangan, especially apabila you berpuasa and you nak pastikan keadaan badan you sihat sentiasa, start dengan pengamalan Nutra Fiber D+ yang kaya dengan fiber, prebiotik, milk thistle, dandelion root. So kandungan-kandungan ini dia merupakan kandungan yang tinggi dengan antioksidan. And juga macam prebiotik ini dia akan membantu untuk menambahkan bakteria baik dalam usus kita. So automatically you tak akan rasa macam ada sakit-sakit perut macam tu. And apabila you berpuasa and nak mengamalkan Nutra ni, amalkan bila you bersahur pada waktu pagi tu and tambahkan dengan 3 biji kurma. Okey. So you makan dulu 3 biji kurma tu, lepas tu the final meal you masukkan 120 ml of air suam ataupun air sejuk, masukkan 1 sachet of Nutra Fiber D+, shake it well and amalkan sahaja. Wow. Jadi boleh saya tahu tak Datin, apa flavor perasa dia ni? Berries. Kita menggunakan berries sebab dalam ni ada natural fruit of berries ni, dia tinggi dengan polyphenol. Polyphenol ni merupakan sejenis antioksidan yang akan membantu untuk mengurangkan asid dalam badan kita. Okey, kalau untuk usia pula, bagi mereka yang ingin mengamalkan Nutra ini, ada tak certain age ataupun semua lapisan usia boleh saja untuk mengamalkan? Actually umur 5 tahun dan ke atas boleh mengamalkan Nutra Fiber D+. 5 hingga 7 tahun tu mereka boleh amalkan setengah sachet, and 7 tahun dan ke atas boleh amalkan 1 sachet. Orang yang dialisis tak boleh mengamalkan. Okey. Yang ketiga adalah pregnancy di bawah 3 bulan sebab dalam ni ada ekstrak pepaya. So kita akan selalu nasihatkan orang yang ada macam baru tahu tentang pregnancy dia and everything, better not to take sebab dia orang ada konsep yang pepaya boleh menyebabkan keguguran. So kita tak nak ganggu. Ya, betul. Kita dah tahu dah cara penggunaannya bagaimana. Senang saja. Koyakkan saja sachet tu, shake well, minum. Tapi jangan lupa kurma 3 biji. Ya, kurma kena tambah sedikit. Sebab you perlukan serat tau. Bersahur you tak perlu sediakan makanan yang berat. You sediakan makanan yang cukup untuk perut kita yang boleh membuatkan kita tahan lama. Sebab tu Nutra Fiber D+, you tambahkan dengan 3 biji kurma tu. Minum tambah 3 biji kurma tu, minum kurma, makan
adakah kurma tu siap-siap atau kurma tu ada setengah orang sekarang ni blender kurma kan dan campur dalam minuman. Ke macam mana doktor ke tak kisah Datin? Boleh je ikut you punya ni, tapi kalau saya akan lebih suggestkan untuk you ambil kurma tersebut just makan macam tu aja. Macam tu cara dia. Tak perlu tambah apa-apa pun kurma tu. Actually kurma tu sendiri dah ada banyak khasiat. Yes, okey. Dan juga sepanjang bulan puasa ni ada tak any tips yang boleh dikongsikan kepada penonton NLKO? Ya, of course. Pertama sekali pastikan kita kena minum air yang secukupnya. Walaupun kita berpuasa, waktu kita berbuka puasa sampai waktu kita bersahur tu, pastikan kita ambil minimum lah 8 gelas air. 8 gelas air, selalunya kita akan kira pengiraan kencing kita. Kita kena kencing 7 hingga 9 kali dalam masa 24 jam. Tetapi waktu puasa kan kita terhad. So make sure you ikut jadual yang dipaparkan, you amalkan cara pengambilan air yang betul. Kedua, tambahkan makanan yang tinggi dengan serat and buah-buahan yang tinggi dengan air. Contohnya apabila kita berbuka puasa tu, buka dengan buah-buahan seperti tembikai, pear. Ini akan membantu kita. Betul. And ketiga, kenapa kurma? Sebab kurma ni tinggi serat and tinggi nutrients dalam kurma. So pastikan anda mengambil kurma. And keempat, bersahur dengan Nutra Fiber D+, so that you boleh tahan lebih lama. And lagi satu perkara, apabila kita ada gastrik ni, tadi ada cakap tentang usus kan? Okey, memang ada kaitan dia. Sebab gastrik ni and usus boleh menyebabkan keradangan. So apabila usus kita tak berfungsi secara optimal, hati kita tak berfungsi secara optimal, keradangan dalam badan akan semakin meningkat. Keradangan pada sel perut kita akan semakin meningkat. Itu yang akan menyebabkan ada gastrik. Baik. Okey, jadi Datin, penonton di NLKO ketika ini tanya-tanya, macam mana nak dapatkan produk Datin ni? Nutra ni boleh didapatkan dalam TikTok Pharmacy Everlife, boleh didapatkan dalam TikTok Nutra, boleh didapatkan daripada ejen-ejen terpilih kami yang di luar sana dan juga affiliate. Baik, itu dia. Jangan lepaskan peluang ini terutama sekali untuk mereka yang mengalami masalah gastrik kan. Ini antara ikhtiar kita untuk memastikan kita dapat berpuasa dengan lancar tanpa ada sebarang masalah. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Datin Sumitra Ramachandran, Ketua Pegawai Eksekutif Nutra Sdn Bhd. Terima kasih Datin. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Cantik Datin manis. Berbaju kebaya. Yes, boleh lawan dengan Syamira. Lawan. Okey, cakap tentang berbaju kebaya ni tak lain tak bukanlah kerana apa? Kerana bila kita dah lepas Ramadan bulan puasa ni, kita nak menyambut raya. Betul. Tapi setiap kali raya akan ada satu perkara yang kita selalu buat. Apa tu? Kita sebut dululah. Kita nak menggamit sedikit kenangan lalu dengan mengirimkan kad raya kepada insan yang dikasihi ke TV9 sebelum 24 Mac 2024. Kad raya yang terpilih akan dibacakan di TV9 menjelang Syawal ini dan layari media sosial @TV9 Malaysia untuk alamat penghantaran kad raya dan maklumat lanjut. Raya macam dulu di TV9, tonton di Smart TV, stream secara percuma, langgan lagi layan. Yes, betul tu. Tadi kita dah tunjuk dah nak hantar dekat mana addressnya. Jadi bolehlah hantar. Kita tak sabar nak nantikan kad raya anda. Kita nak baca. Dan mungkin kad raya anda kita akan hias gantung dekat kita punya studio nanti. Kita kan buat open house. Betul kan? Nak boleh baca nanti kat live. Betul. Dan untuk esok pula kita akan bersama dengan tetamu aspirasi iaitu pengasas Raudatus Sakinah, Puan Umi Ros. Itu dia. Dan jangan lupa untuk saksikan juga siaran ulangan Nasi Lemak Kopi O jam 7.50 malam selepas Syamira dengan saya baca berita setiap Jumaat hingga Ahad. Baik, saya rasa itu saja perkongsian kita pada hari ini dalam Nasi Lemak Kopi O. Pelbagai kita dah cover dah, daripada kisah aspirasi dan juga sampailah ke penghujung ini cara untuk kita menjaga perut kita sewaktu bulan puasa. Betul, kesihatan. Dan saya nasihatkan juga Syamira jaga pemakanan, jangan sakit perut. Awaling tudung tu elok-elok nanti kan. Kita akan akhiri dengan muzik video Faiz dengan lagunya Love. Jumpa lagi dalam masa bersama saya Bar Saizan dan saya Syamira Nazir hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Selamat berpuasa. Bye-bye. Cinta adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa cinta manusia derita, bagaikan batera tanpa layarnya.
remaja, cintailah cinta yang diredai, dihalalkan syariat dan tradisi. Kebahagiaan hakiki bisa diraih